Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 4? Hari ini berjumpa lagi kita di dalam pendidikan Islam tahun 4. Semuanya sihat walafiat dan bersedia untuk pembelajaran kita hari ini di dalam bidang akidah. Akidah. Silap. Bukan akidah, adab. Bidang adab. Murid, unit 3. Tajuk apa? Jiran sepakat membawa berkat. Muka surat 174 sambungan minggu lepas punya ya. Okey, baiklah. Standard kandungan 6.3 merumus dan adab berjiran yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan seterusnya kita tengok objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Murid dapat mengklasifikasikan kepentingan adab berjiran yang menepati syarak. Kedua, membuat kesimpulan. 3, daripada adab berjiran yang menepati sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, mengamalkan dan menghayati adab berjiran dengan mencontohi Rasulullah dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dan yang akhir sekali menyatakan 4 adab-adab berjiran. Kalau dalam kelas kita kena buat simulasi, tapi kat sini tak adalah simulasi. Okay. Baiklah murid-murid, unit 3. Jiran sepakat membawa berkat. Itu tajuk kita. Dan juga minggu lepas. Okey. Apa yang kita hendak belajar pada hari ini ialah kita hendak mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah hidup berjiran. Apa Rasulullah buat? Okey, berbuat baik dengan jiran. Itu yang Rasulullah buat. Bagaimana Rasulullah buat? Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Itu Rasulullah. Jadi kita kena ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Okey, apa dia seterusnya? Contoh kehidupan berjiran Rasulullah. Yang kedua, peka dengan kebajikan jiran. Maknanya Rasulullah tu peka. Tahu peka? Ambil tahu tentang jiran. Okey, macam mana Rasulullah buat? Apabila memasak makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Musibah ni ujian lah. Ya, ujian. Contoh dia apa? Benda yang tak elok lah berlaku musibah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Itu Rasulullah. Dia larang kita makan sedap tapi jiran sebelah kita tak ada makanan. Maknanya kita tak peka dengan jiran. Okey? Itu Rasulullah. Contoh yang Rasulullah ajar kepada kita. Seterusnya, apa dia yang Rasulullah ajar kepada kita?
menghargai jiran. Bagaimana Rasulullah menghargai jiran? Kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Maknanya kalau ada apa-apa bolehlah bagi pada jiran. Tahu anak jiran berjaya, bagilah hadiah sikit, tak mahal pun tak apa. Itu maknanya kita menghargai jiran. Seterusnya apa yang Rasulullah buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Tak boleh remehkan. Mentang-mentang kita kaya, jiran bagi, kita tak sukalah. Kita remehkan jiran bagi. Alah, ini je awak bagi, contoh dia. Jadi kena hargai walaupun kurang nilai pada kita, tetapi besar pada jiran. Seterusnya, kepentingan adab berjiran. Apa dia kepentingan dia? Okey, pertama kepentingan kepada individu. Kedua, kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kepada negara. Apa dia kepentingan itu? Kita tengok kepentingan adab berjiran kepada individu. Pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah. Maknanya, kalau kita buat baik, insya-Allah kita akan dapat pahala. Dan Allah pun redha. Allah pun suka dengan kita. Kedua, menjamin ketenangan emosi. Yelah, dah dapat jiran yang baik, mestilah emosi kita tenang, tak rasa serabut dengan jiran. Kepentingan adab berjiran kepada masyarakat. Apa dia? Kepentingan dia, kita tengok. Pertama, kerja yang berat menjadi ringan. Macam mana tu? Sebab adanya kerja sama. Adanya kerjasama. Okey, yang kedua, gejala negatif dapat diberteras. Sebab apa? Sebab jiran sama-sama mengambil berat tentang anak-anak jiran. Sama-sama bagi nasihat kepada anak jiran. Yang ketiga, apa kepentingan kepada masyarakat? Hidup damai dan harmoni. Damailah hidup kita dan harmoni. Apabila gejala negatif tak ada, kan? Dan yang akhir sekali, kepentingan kepada masyarakat memupuk silaturahim. Dapat menjalinkan hubungan dengan jiran. Kepentingan yang ketiga, kepada negara. Apa negara akan dapat? Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Negara kita akan jadi negara yang maju. Dah tak ada berlaku huru-hara. Baik je semua, negara kita maju. Jadi pelancong pun akan tertarik untuk datang melihat keindahan negara kita, Malaysia. Okey, seterusnya, ekonomi negara bertambah baik. Apabila pelancong datang, dia membawa rezeki kepada penduduk sekitar. Contohnya, orang kalau dia pergi ke pantai, dia beri
ekonomi lah, dia akan belilah makanan-makanan yang akan jual di situ. Kalau hutan kita baik, orang macam taman negara, pelancong-pelancong akan datang ke sana dan mereka akan membeli di sana. Jadi orang kampung akan dapat tambah ekonomi mereka. Okey, boleh. Itu dia tajuk kita hari ini. Sekian saja, moga-moga bermanfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.